KPM. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi wabillahi watallahi. Saya, Wan Muhammad Akmal bin Wan Mansur, setelah dilantik memegang jawatan seorang Perdana Menteri dan sesungguhnya bersumpah bahawa saya akan dengan jujur menunaikan kewajipan-kewajipan jawatan itu dengan segala daya upaya saya, bahawa saya akan menumpahkan taat setia yang sebenar kepada Malaysia dan akan memelihara, melindungi dan mempertahankan perlembagaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi wabillahi watallahi. Saya, Wan Muhammad Akmal bin Wan Mansur, dengan sesungguhnya bersumpah bahawa saya tidak akan memberitahu atau menzahirkan kepada mana-mana orang, sama ada secara langsung atau secara tidak langsung, apa-apa perkara yang dibawa untuk pertimbangan saya atau yang akan saya ketahui sebagai seorang Perdana Menteri, kecuali sebagaimana yang mungkin dikehendaki untuk menunaikan dengan sewajarnya kewajipan-kewajipan saya sebagai yang sedemikian, atau sebagaimana yang mungkin dibenarkan dengan khas oleh Yang di-Pertuan Agong. Didik TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan slot tahap 2 Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Semua mesti terkejut kan? Kenapa ni Abang Azhar pakai baju Melayu lengkap ni kan? Busana Melayu pada hari ni. Baik, sebelum kita mulakan kelas kita pergi dengan lebih jauh. Majlis merakamkan berbesar hati kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita. Kita bersama dengan Cikgu Wan Muhammad Akmal Wan Mansur. Selamat datang Cikgu. Terima kasih Azhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah sihat Cikgu. Bila saya dengar Cikgu buat kita kata angkat sumpah sebentar tadi, walaupun dalam bentuk lakonan, saya dapat rasa ya Allah, rasa aura yang luar biasa teruja, rasa macam betul-betul Cikgu. InsyaAllah kalau ada rezeki, siapa tahu mungkin rezeki saya betul-betul angkat sumpah nanti Azhar. Betul, tidak ada yang mustahil tu. Adik-adik dekat luar sana pun pasang impian itu percuma. Kan? Baik Cikgu, bila sebut berkenaan ataupun bila kita tengok tadi, mungkin sedikit sebagai awal ni simbolik Cikgu, kaitan apa yang Cikgu lakukan sebentar tadi dengan mata pelajaran dan topik yang kita nak bincangkan ataupun nak fokuskan hari ni Cikgu. Okey, baiklah Azhar. Sebagaimana yang dipamerkan ataupun dipaparkan sebentar tadi, simulasi mengangkat sumpah jawatan Perdana Menteri, yang mana jawatan itu merupakan jawatan utama di Malaysia. Dan pada hari ini kita akan membincangkan satu topik yang dalam mata pelajaran sejarah tahun 6, iaitu sejarah tahap 2, iaitu pemimpin negara di Malaysia Azhar. Baik, itu dia. Saya pun teruja nak tahu dengan lebih terperinci berkenaan dengan pemimpin negara di Malaysia untuk kita terus lagi memupuk rasa cinta terhadap negara kita. Tapi Cikgu, sebelum kita mulakan kelas kita mulakan penerokaan kita ada gel pembasmi kuman seperti biasa nak kena gunakan untuk mematuhi protokol kesihatan. Silakan Cikgu. Okey, sambil-sambil itu dalam masa yang sama kita nak menjemput dan persilakanlah rakan-rakan kita, murid-murid daripada 6 buah sekolah dari seluruh Malaysia yang bersama-sama dengan kita pada hari ini. Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera, apa khabar semua? Khabar baik, alhamdulillah. Okey, kita nak berkenal-kenalan dengan murid-murid kita. Yang pertama, jauh di Sarawak. Kami orang Sarawak, kami sayang Sarawak. Kita persilakan Alia. Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera semua. Saya Alia Aina Syakira binti Ahmad Jaafar. Boleh panggil saya Aina. Saya berumur 12 tahun. Saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Agama Sibu, Sarawak. Baik, terima kasih Aina ataupun Alia Aina. Ya, betul. Nak tanyalah, apa cita-cita Alia? Saya ingin menjadi editor.
Wow, nak jadi editor. Abang doakan moga awak punya impian terrealisasi, cikgu. Mungkin kita ada editor Didik TV yang baru nanti. Amin. Azhar. Amin. InsyaAllah. Macam kita sebut tadi, tidak ada yang mustahil. Teruskan memasang impian kerana Betul. impian itu percuma disusuli dengan usaha. Baik. Seterusnya, terima kasih Alia. Seterusnya rakan ataupun murid kita seterusnya Naizatul. Kita balik ke Semenanjung, kita pergi ke Johor. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Cikgu Abang Azhar dan kawan-kawan rumah. Waalaikumsalam. Nama saya Naizatul Umairah binti Razali. Nama panggilan saya di sekolah ialah Naizatul. Saya darjah 6 dan bersekolah di Sekolah Kebangsaan Tebrau Bakar Batu, Johor Bahru. Baik. Terima kasih Naizatul. Naizatul, cita-cita Naizatul nak jadi apa? Saya ingin menjadi angkasawan. Angkasawan. Tinggi di awan nanti. Ya, Tinggi kita di angkasa. rasanya belum lagi ada angkasawan wanita. Dari Malaysia kita belum ada. Dari Malaysia. Kan. So kita doakan moga Naizatul antara pelopornya. Amin. InsyaAllah. Okey. Seterusnya daripada Negeri Sembilan kita turun sikit. Iman Syamila, silakan. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Abang Azhar, Cikgu dan rakan-rakan. Nama saya Naimah Syamila binti Noah Hadi. Kawan-kawan boleh panggil saya Iman. Saya berumur 12 tahun dan bersekolah di Sekolah Kebangsaan Kampung Baru Sirusa, Port Dickson, Negeri Sembilan. Orang Nogori. Ya, Iman, silakan. Cita-cita saya ialah untuk menjadi guru. Nak jadi guru. Siapa inspirasi awak untuk awak nak jadi guru ni sebenarnya? Mak saya. Itu dia. Jadikan ibu sebagai sumber inspirasi. Baik, kita doakan moga dipermudahkan untuk Iman terus berbakti kepada anak bangsa dan juga negara. Okey, kita daripada Negeri Sembilan, kita lalu Selangor, kita tak singgah kat Selangor, kita terus pergi Perak. Ni atur orang Perak. Kita nak berkenalan dengan Mai Sherina. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera Cikgu, Abang Azhar dan rakan-rakan di rumah. Saya Masyarina Asyafiza binti Muhammad Rizal dari SK Gopeng Jalan Ilmu Perak. Saya darjah 6. Boleh panggil saya Masyarina. Cita-cita saya ialah menjadi seorang guru. Baik, Masyarina pun nak jadi seorang guru. Kita doakan moga Masyarina dan juga rakan-rakan yang lain semua dipermudahkan. Terima kasih Masyarina. Daripada Perak kita patah balik. Tadi tak singgah kan? Kita singgah Kuala Lumpur. Kita nak berkenalan dengan cikgu. Jam tadi. Jam tadi. Dah boleh rentan juga cikgu. Kita pusing kata. Okey, Darin, silakan Darin. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera Cikgu, Abang Azhar dan rakan-rakan di rumah. Saya Darin Syaila Syamsul Hanafi. Boleh panggil saya Darin. Umur saya 12 tahun dan bersekolah di Sekolah Kebangsaan Tamuatan Dr. Ismail II, Kuala Lumpur. Baik Darin, cita-cita Darin? Pembaca berita. Pembaca berita. Moga satu hari nanti kita nak tengok Darin dalam kaca televisyen membaca berita. Doa semoga dipermudahkan. Baik. Dan yang terakhir dah balik Kuala Lumpur, kita pergi Terengganu kan, nak perkena Kopok Leko dari Terengganu. Kita nak berkenalan dengan Aidil. Silakan Aidil. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera Cikgu Assalamualaikum warahmatullahi dan rakan-rakan di rumah. Ahmad Aidil Farhi bin Abdul Rahim. Boleh panggil saya Aidil. Saya berumur 12 tahun. Saya dari Sekolah Kebangsaan Binjai, Kemaman, Terengganu. Cita-cita saya ingin menjadi seorang guru. Baik, terima kasih Aidil. Okey, kita dah berkenalan dengan semua murid-murid kita. Terima kasih banyak. Kita doakan moga semuanya dipermudahkan. Dan cikgu, tadi cikgu dah sebut berkenaan dengan mata pelajaran kita sejarah dan juga topik yang kita nak fokuskan adalah pemimpin negara di Malaysia. Mungkin sebagai fokus apa yang kita nak tekankan lagi dalam perbincangan kita selama 1 jam ni cikgu? Okey, baiklah. Manakah topik kita pada hari ini adalah pemimpin negara di Malaysia. Ini merupakan standard pembelajaran ataupun fokus pembelajaran kita pada hari ini. Baik. Yang pertama, kita akan memfokuskan bagaimana untuk menyatakan sejarah kewujudan Jawatan Perdana Menteri itu sendiri.
Yang mana kita tahu kalau dah Perdana Menteri, dari mana wujudnya Perdana Menteri itu, daripada mana wujudnya jawatan Perdana Menteri itu di Malaysia. Yang seterusnya, kita akan minta murid untuk menjelaskan bidang tugas Perdana Menteri. Kita dah tahu siapa Perdana Menteri, daripada mana datangnya jawatan Perdana Menteri. Yang seterusnya, kita akan minta apa bidang tugas seorang Perdana Menteri itu ataupun pemimpin itu sendiri. Dan yang ketiga adalah menyenaraikan nama dan biodata ringkas seseorang Perdana Menteri di Malaysia, yang mana kita tahu kita dah ada 9 Perdana Menteri di Malaysia, namun pada hari ini kita akan fokuskan hanya 6 Perdana Menteri sahaja. Baik, Cikgu. Dan yang terakhir kita ada bagaimana untuk menerangkan sumbangan Perdana Menteri kepada negara kita Malaysia. Baik, itu dia. Saya pun teruja nak tahu daripada 9 kita nak kenal secara terperinci 6 daripada 9 Perdana Menteri yang pernah berkhidmat untuk anak bangsa dan negara kita. Tapi kita nak berhenti rehat seketika, Cikgu. Kita bagi ruang dan peluang untuk murid-murid di rumah untuk bersiap sedia untuk mencatat nota-nota penting. Jumpa seketika nanti dalam slot tahap 2 Didik TV KPM. Didik TV KPM. Apakah yang dimaksudkan dengan berkerajaan sendiri? Berkerajaan sendiri bermaksud proses mentadbir negara oleh orang tempatan sebelum mendapat kemerdekaan. Baik, kembali dalam slot tahap 2 Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Mata pelajaran sejarah dan topik yang kita nak bincangkan dan nak terokai sama-sama adalah pemimpin negara di Malaysia. Saya nak tanya rakan-rakan saya ataupun murid-murid di Google Meet pada ketika ini, adakah semua dah pun bersedia? Kalau dah bersedia, angkat 2 jari macam ni, goyangkan. Okey, semua dah bersedia. 2 jari macam ni dia angkat. Okey, baik. Terima kasih dari semua. Dan Cikgu, kita nak teruskan kepada penerokaan kita. Saya dah tak sabar dan teruja nak tahu secara terperinci berkenaan dengan pemimpin negara di Malaysia. Silakan. Okey Azhar, baiklah begini. Bila bercerita tentang pemimpin itu luas sebenarnya. Namun fokus kita pada hari ini adalah Perdana Menteri di Malaysia. Yang mana kita akan fokuskan di bahagian yang pertama ini adalah bagaimana jawatan Perdana Menteri itu wujud di Malaysia. Sebab kita tahu sebelum Tanah Melayu mencapai kemerdekaan, negara kita pernah dijajah oleh beberapa negara-negara asing ataupun beberapa kuasa-kuasa asing, dan kita mempunyai sistem kepimpinan ataupun sistem pentadbiran yang berbeza pada ketika itu. Yang mana kuasa-kuasa asing ini telah meletakkan sistem-sistem tertentu untuk pentadbiran di negara kita. Dan pada ketika itu pemimpin kita bukan sahaja terdiri daripada orang tempatan, malah ada orang-orang asing daripada negara-negara yang menjajah negara kita pada ketika itu. Jadi daripada itulah pemimpin-pemimpin tempatan kita sedar bahawa mereka perlu berjuang untuk memastikan negara kita mempunyai kerajaan yang tersendiri. Jadi untuk mempunyai kerajaan yang tersendiri, maka jawatan Perdana Menteri ini pun wujud akhirnya. Baik. Jadi kalau ikut sebelumnya, Cikgu, sistem pemerintahan di negara kita bergantung kepada kuasa asing yang menjajah negara kita, Cikgu. Betul Azhar. Tapi sebelum tu pun kita dah ada jawatan-jawatan sistem pembesar yang kita ada di Malaysia seperti bendahara dan sebagainya. Tapi hari ini kita fokuskan kepada jawatan-jawatan yang ada, pemimpin-pemimpin terkini yang ada, iaitu kita gunakan Perdana Menteri sebagai pemimpin kita yang pertama. Tapi hari ini saya tidak mahu bercerita kerana saya telah memberikan tugasan kepada anak-anak saya yang berada dalam Google Meet untuk mereka membuat pembelajaran kendiri di rumah terlebih dahulu berkaitan dengan topik yang bakal kita bincangkan pada hari ini. Jadi kita akan mulakan dengan sejarah kewujudan jawatan Perdana Menteri. Bagaimana jawatan Perdana Menteri ini wujud di negara kita Malaysia. Mungkin anak-anak saya yang berada dalam Google Meet boleh kongsikan hasil dapatan daripada pembelajaran kendiri awak yang awak jalankan di rumah. Ada sesiapa yang mahu mencuba? Kita nak buka secara sukarela, Cikgu, ya? Ya, betul. Okey, baik. Siapa yang nak mencuba terlebih dahulu? Saya, Cikgu. Baik, Alia daripada Sarawak. Silakan, Alia. Silakan, Aina.
Pilihan Raya Majlis Perundangan Persekutuan diadakan pada 27 Julai 1955 sebagai langkah berkerajaan sendiri Persekutuan Tanah Melayu. Okey, terima kasih Aina. Okey, sebagaimana yang dimaklumkan oleh Aina sebentar tadi, jawatan Perdana Menteri ini mula wujud dengan yang pertama sekali kita adakan pilihan raya. Baik. Sebab apa Azhar? Sebab negara kita melalui pilihan raya lah terwujudnya satu kabinet ataupun jemaah menteri yang bakal memimpin dan mentadbir negara kita. Jadi kita tengok betul ataupun tidak apa yang diperkatakan oleh Alia sebentar tadi. Baik, jeng. Tiba-tiba berdebar ni kan? Apakah jawapannya? Adakah betul Saya ataupun pun berdebar salah? juga sebenarnya. Okey, terima kasih Alia. Tahniah diucapkan kepada Alia, betul ya. Pilihan Raya Majlis Perundangan Persekutuan pada 27 Julai 1955 adalah satu titik pertama bagaimana kewujudan jawatan Perdana Menteri ini terwujud di Malaysia sebenarnya. Azhar. Mungkin Azhar boleh letakkan reward untuk Aina di situ. Berapa cikgu ganjarannya cikgu? Satu Kalau di sini dulu. Kita tak boleh bagi banyak-banyak. Satu je. Permulaan ni tak boleh banyak-banyak cikgu. Okey, kita simpan dulu. Going slow. Okey, baik. So, satu untuk Aina. Okey, cikgu. Sambil-sambil itu kita teruskan, cikgu. Okey, yang seterusnya. Siapa ingin memberitahu kepada rakan-rakan di rumah apa yang berlaku seterusnya? Baik. Selepas pilihan raya Majlis selepas pilihan raya berlaku, apa pula yang berlaku? 1955. Baik, siapa yang nak mencuba? Cikgu, izinkan Darin menjawab. Silakan Darin. Baik, silakan Darin. Selepas pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan diadakan, parti perikatan yang terdiri daripada UMNO, MCA dan MIC telah memenangi 51 daripada 52 kerusi yang dipertandingkan. Okey, kita tengok jawapan Darin betul ataupun tidak. Jeng. Okey, betul Betul, Darin. cikgu? Betul. Wow. Yang mana selepas pilihan raya dilakukan sebanyak 52 kerusi dipertandingkan pada ketika itu. Yang mana parti perikatan yang terdiri daripada UMNO, MCA dan MIC membolot hampir majoriti kerusi. Ditinggal satu je kerusi. Jadi 51 daripada 52 kerusi telah dimenangi oleh parti perikatan. Dan apa yang berlaku selepas itu? Tapi sebelum tu cikgu, adakah Darin akan dapat payung juga cikgu? Kita bagi juga payung. Bagi juga. Satu payung cikgu ya? Ya, betul, satu payung. Selepas itu, apa yang berlaku selepas parti perikatan menang? Baik, siapa yang nak menjawab? Silakan. Siapa yang nak mencuba? Okey, silakan. Aidil. Silakan Aidil. Lepas parti Perikatan telah memenangi 51 daripada 52 kerusi yang dipertandingkan, Tunku Abdul Rahman, Putera Al-Haj, Parti Perikatan layak dilantik sebagai Perdana Menteri. Okey, dah menang. Pada ketika itu, Tunku Abdul Rahman merupakan Ketua Parti Perikatan. Jadi, sebagai Ketua, boleh cikgu? maka boleh. Okey. Maka, Ketua Parti Perikatan ini layak untuk diangkat sebagai Perdana Menteri dan pada ketika ini layak belum diangkat. Belum diangkat. Okey, tahniah Aidil. Dan seterusnya apa yang berlaku? Baik. Apabila Tunku Abdul Rahman Putera Al-Haj layak untuk diangkat sebagai Perdana Menteri. Cikgu, satu juga untuk Aidil cikgu ya. Betul. Izinkan Masyarina menjawab, cikgu. Silakan Masyarina. Silakan. 31 Ogos 1957, Persekutuan Tanah Melayu telah mencapai kemerdekaan. Tunku Abdul Rahman Putera Al-Haj telah dilantik sebagai Perdana Menteri. Okey, ketika Persekutuan Tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957, Tunku Abdul Rahman secara rasminya diangkat dan dilantik menjadi Perdana Menteri yang pertama. Dan seterusnya, apa yang berlaku? Siapa yang nak cuba? Kalau tadi, siapa yang nak menjawab tadi? Mai Sherina tadi. Okey, Mai Sherina. Satu cikgu untuk Mai Sherina. Okey, seterusnya. Mungkin Iman boleh mencuba? Izinkan Imam mencuba, cikgu. Silakan Iman. Silakan. Jawatan Perdana Menteri telah dikekalkan selepas pembentukan Malaysia dan diteruskan sehingga ke hari ini. Betul. Okey, jadi seterusnya selepas daripada kemerdekaan, jawatan Perdana Menteri yang pertamanya tadi telah dipegang oleh Tunku Abdul Rahman Putera Al-Haj dikekalkan sehingga kini seawal daripada
kemerdekaan tanah Melayu tadi Baik, sebenarnya. pada 1957, cikgu. Betul, dan sampai sekarang kita tetap ada jawatan Perdana Menteri itu. Baik. Jadi jika sekiranya tiada Perdana Menteri atau Perdana Menteri berada di luar dan menjalankan tugas lain, tugas rasmi, siapa yang bertanggungjawab memegang jawatan Perdana Menteri ini ataupun menjalankan tugas sebagai Perdana Menteri ini? Baik. Saya rasa mungkin apa kata kalau kita bagi pada Maizatul, boleh ke cikgu? Boleh. Mungkin Aizatul boleh mencuba. Maizatul mungkin ada jawapannya, Maizatul. Ketika Perdana Menteri tiada, timbalan Perdana Menteri yang akan menggantikan tempatnya. Betul, Naizatul. Timbalan Perdana Menteri adalah orang yang akan memikul jawatan Perdana Menteri sebenarnya. Dan untuk pengetahuan semua, timbalan Perdana Menteri ini jawatannya tidak terkandung dalam mana-mana perlembagaan. Sebaliknya boleh dilantik secara convention. Okey. Itu ya. Jadi kita dah tahu siapa pemimpin kita dan kita dah tahu daripada mana wujudnya ataupun susur galur bagaimana terwujudnya jawatan Perdana Menteri sekarang. Mungkin kita boleh bincangkan apakah bidang tugas yang dimainkan oleh seseorang Perdana Menteri itu. Baik, cikgu. Sebelum kita pergi kepada bidang tugas jawatan Perdana Menteri, kita dah tahu tadi bermula daripada 1955, potensi Tunku Abdul Rahman telah pun nampak berkenaan dengan untuk diangkat menjadi Perdana Menteri. Kemudian secara rasmi pada 1957. Ini input ataupun ilmu yang kita dapat. Kita nak berhenti rehat seketika, cikgu, sebelum masuk ke bidang tugas jawatan Perdana Menteri. Kembali selepas ini dalam slot tahap 2 di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Tahukah anda? Tun Dr. Mahathir Mohamad merupakan satu-satunya Perdana Menteri yang memegang jawatan sebagai Perdana Menteri Malaysia sebanyak 2 kali. Akar Bentala Tercinta, karya Nazrul Aziz. Bentala tercinta ini dipimpin seorang ketua yang budiman, cekap memerintah juga mentadbir, cakna dengan segala hal rakyat, prihatin kebajikan isu semasa. Bentala tercinta ini maju terkenal santero dunia, pesat membangun berdaya saing, hasil cetusan pemimpin terbilang, memacu negara ke arah gemilang. Temanku sekalian, ingat titipanku ini. Hormatilah pemimpin kita, pemimpin yang banyak menabur jasa. Baik, kembali dalam slot tahap 2 Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Ya Allah, sangat rasa sayu dengan deklamasi puisi daripada adik kita sebentar tadi. Dan cikgu, saya tak nak dengarkan masa, saya tak sabar sebenarnya nak tahu bidang tugas jawatan Perdana Menteri. Silakan, cikgu. Terima kasih, Azhar. Dan sebagaimana yang kita tahu, setelah seseorang Perdana Menteri itu dilantik, mereka akan memegang ataupun memikul satu tanggungjawab dan bidang tugas yang tertentu sebenarnya. Jadi saya buka kepada 6 orang anak-anak saya dan juga anak-anak yang berada di rumah untuk menyatakan kepada saya atau memerihalkan kepada saya akan bidang tugas yang dimainkan oleh seseorang Perdana Menteri. Okey, silakan. Siapa yang nak cuba? Silakan. Cikgu Isekan Darin menjawab. Silakan, Darin. Silakan, Darin. Bidang tugas Perdana Menteri pertama ialah penasihat kepada Yang di-Pertuan Agong. Perdana Menteri akan menasihati Yang di-Pertuan Agong dalam hal ehwal pentadbiran negara. Okey, baik. Terima kasih, Darin. Okey, itu dia. Bidang tugas yang pertama adalah penasihat kepada Yang di-Pertuan Agong, yang mana Perdana Menteri memainkan peranan untuk menasihati Yang di-Pertuan Agong dalam hal ehwal pengurusan dan pentadbiran. Dan yang kedua, baik, cikgu, sebelum tu cikgu, adakah kali ini mereka yang menjawab akan dapat satu juga ataupun betul, setiap kali mereka menjawab kita bagi ganjaran untuk mereka? Satu. Betul, satu. Ke up dua, cikgu? Jangan dua. Okey, baik, cikgu. Kita bagi teruskan, satu je. Okey, baik.
Silakan cikgu. Okey, yang kedua, bidang tugas yang kedua. Okey, Izinkan Masyrina menjawab, cikgu. Silakan Maishrina. Silakan Masyrina. Bidang tugas Perdana Menteri yang kedua ialah pengiringan di Pertuan Agong. Perdana Menteri akan mengiringi Yang di-Pertuan Agong dalam mesyuarat Majlis Raja-Raja. Okey, baik. Terima kasih Maishrina. Tahniah, betul jawapan Maishrina, iaitu Betul, cikgu. tanggungjawab ataupun bidang tugas yang kedua adalah sebagai pengiring kepada Yang di-Pertuan Agong. Baik. Bukan pengiring sekadar ikut tepi macam tu je Azhar sebenarnya. Tapi mengiringi Yang di-Pertuan Agong terutamanya ketika mesyuarat Majlis Raja-Raja. Baik. Okey, yang ketiga, Okey, kita bagi satu untuk Masyrina. Siapa yang nak jawab untuk yang seterusnya? Izinkan Iman menjawab, cikgu. silakan Iman. Silakan Iman. Bidang tugas Perdana Menteri yang ketiga ialah Ketua Kabinet. Perdana Menteri akan menjalankan pentadbiran negara bersama-sama dengan menteri. Okey, Ketua Kabinet. Seterusnya yang kelima. Baik. Yang keempat. Yang Ada keempat. sesiapa selepas daripada Ketua Kabinet, apa lagi bidang tugas Perdana Menteri? Bidang tugas Perdana Menteri yang keempat sebelum saya reveal jawapan saya di sini. Itu dia. Kita suspend juga. Yes, Wah, kita ada ball suspend ni. sedikit. Baik. Seterusnya, silakan. Okay, silakan bidang tugas yang keempat. Aidil. Silakan Aidil. Tugas Perdana Menteri yang keempat ialah pengerusi mesyuarat Kabinet. Okey, pengerusi mesyuarat Kabinet buat apa? Buka Kabinet dapur ke Aidil? Apa peranan yang dimainkan sebagai pengerusi mesyuarat Kabinet? Pengerusi dasar-dasar negara. Okey, terima kasih Aidil. Seterusnya. Yang seterusnya kita ada yang kelima. Kelima. Apa bidang tugas? Izinkan Aina menjawab, cikgu. Silakan Aina. Silakan Aina. Tugas Perdana Menteri yang kelima ialah perancang dan penyelaras dasar negara. Okey. Perdana Menteri akan merancang dan menyelaraskan semua dasar negara. Okey, perancang Baik. kepada dasar negara, perancang dan penyelaras dasar negara. Dan Baik. yang terakhir, yang keenam. Izinkan Aizatul menjawab, cikgu. Silakan Aizatul. Silakan, Aizatul. Ngam-ngam ada 6. Bidang tugas Perdana Menteri yang terakhir adalah menjaga kebajikan rakyat. Perdana Menteri mempunyai tugas untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Okey. Baik. Okey, sekarang kita reveal jawapan-jawapan betul ataupun tidak. Kita nak tengok adakah mereka layak untuk mendapat satu lagi Kita lihat payung. yang ketiga, Ketua Kabinet. Betul. Betul. Okey. Yang keempat, kita ada pengerusi mesyuarat Kabinet. Betul juga cikgu ya? Betul juga. Betul. Okey. Yang kelima, Seterusnya. perancang dan penyelaras dasar negara. Tepat juga. Baik. Dan yang terakhir, sebagai seorang pemimpin ataupun sebagai Jeng, seorang jeng, jeng. ketua, yang paling penting tugasnya adalah menjaga kebajikan rakyat. Jadi semua betul lah cikgu? Semua betul. Jadi semua dapat payung. Semua dapat payung. Hari ni Tahniah kita bagi ucapkan. payung. Sebab sekarang kan musim panas dan hujan ni tak tentu kan. Tak tentu betul cikgu. Saya datang tadi mungkin panas dan saya balik lagi mungkin hujan. Jadi Mungkin pasal hujan. saya guna payung lepas ni. Betul. Okey cikgu, kita dah tahu bidang tugas. Kita nak tahu yang seterusnya cikgu. Mungkin Okey, yang seterusnya kita nak mengenali siapa Perdana Menteri yang pernah menabur jasa dan menabur bakti terhadap negara kita, Malaysia. Jadi mungkin kita boleh kongsikan, anak-anak saya boleh kongsikan yang mana saya telah memberikan tugasan ringkas kepada mereka. Baik. Untuk siapkan satu poster dan sedikit biodata ringkas tentang Perdana Menteri yang bakal kita kenal pada hari ini. Mungkin kita boleh mulakan dengan Perdana Menteri kita yang pertama, Baik. iaitu Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Siapa yang ingin berkongsikan kisah Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri yang pertama? baik. Siapa yang nak menceritakan kepada kita semua berkenaan dengan biodata Perdana Menteri yang pertama secara rasminya pada 1957? Betul. Cikgu kongsikan sebentar tadi. Baik, silakan. Aina ingin menceritakan, cikgu. Silakan Aina. Silakan Aina. Wow, cantiknya. Ini adalah poster Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Nama panjang beliau ialah Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Abdul Hamid Halim Shah.
Beliau lahir pada 8 Februari 1903 di Istana 3 Tingkat, Aloseta, Istana Pagoda. Kejayaan beliau pada 1946 bertugas dengan Kerajaan Kedah sebagai BO, Pegawai Daerah Langkawi, Kulim dan Sungai Petani sebelum lulus LLB. Beliau dilantik menjadi penolong pendakwa rakyat KL dan Presiden Mahkamah Session Selangor. Pada 1951, beliau dilantik menjadi Presiden UMNO dan bergiat sepenuh masa untuk UMNO. Dan pada 1957, beliau menjadi Perdana Menteri pertama dan merdekalah negara Malaysia. Okey, terima kasih Aina. Aina dah kongsikan kepada kita berkaitan perihal Perdana Menteri kita yang pertama, iaitu Bapa Kemerdekaan Tunku Abdul Rahman Putra Al-Had. Seterusnya Perdana Menteri kita yang kedua. Baik, ini satu juga cikgu. Satu, kita bagi dua lah sebab dia ada effort lebih kali ni. Okey, dua dia cikgu. buat poster dan dia cerita, kita bagi dua. Baik, untuk Aina kita mulakan dengan Aina Perdana dua. Menteri yang kedua. Baik, teruskan, silakan. Darin Cik. Silakan Darin. Okey Darin, ceritakan. Ini ialah Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein. Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein ialah Perdana Menteri Malaysia yang kedua. Gelaran beliau ialah Bapa Pembangunan. Beliau dilahirkan di Pekan, Pahang pada 11 Mac 1922. Beliau berkelulusan dalam bidang undang-undang dari Lincoln's Inn London, United Kingdom. Tun Abdul Razak dilantik sebagai Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang sebelum dilantik sebagai Menteri Besar Pahang. Baik. Pada tahun 1955, beliau menjadi Menteri Pelajaran. Apabila merdeka, beliau telah dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri Persekutuan. Beliau juga memegang beberapa jawatan dalam kementerian lain seperti Menteri Pertahanan dan Menteri Pembangunan Luar Bandar. Pada tahun 1970, beliau menjadi Pengarah Mageran, Presiden UMNO dan Parti Perikatan dan seterusnya dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia. Pada tahun 1974, beliau menjadi Pengerusi Barisan Nasional BN. Beliau berkahwin dengan Tun Dr. Rahah binti Tan Sri Muhammad Noah dan memperoleh 5 orang anak lelaki. Yang amat berhormat Datuk Seri Muhammad Najib ialah anak sulung kepada pasangan ini yang meneruskan legasi dalam bidang politik. Tun Abdul Razak meninggal dunia pada tahun 1976 semasa sedang berkhidmat sebagai Perdana Menteri. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih Darin. Itu serba sedikit mengenai Tun Abdul Razak, Perdana Menteri yang kedua. Ataupun jolokan, nama jolokan beliau adalah Bapa Pembangunan. Okey, kita teruskan kepada Perdana Menteri kita yang ketiga. Baik, jadi kita bagi dua cikgu Ya, untuk Darin jangan tadi. beli, kita bagi. Baik, silakan untuk Perdana Menteri yang silakan ketiga. Perdana Menteri yang ketiga. Saya menceritakan, cikgu. Silakan Aida. Ini ialah poster Tun Hussein bin Dato' An. Tun Hussein bin Dato' An ialah Perdana Menteri Malaysia yang ketiga. Beliau dilahirkan di Johor Bahru pada 12 Februari 1972. Pada tahun 1941, beliau memasuki Maktab Tentera di Dehradun, India. Apabila Perang Dunia Kedua meletus, beliau ditempatkan di cawangan perisikan Ibu Pejabat Tentera British India di New Delhi, India. Beliau ialah Ketua Pemuda UMNO yang pertama sebelum dilantik sebagai Setiausaha Agung UMNO. Pada tahun 1958, Tun Hussein lulus dalam bidang undang-undang dari Lincoln's Inn London, United Kingdom. Pada tahun 1970, Tun Hussein dilantik sebagai Menteri Pelajaran. Beliau menjadi Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Perdagangan dan Perindustrian pada tahun 1973. Baik. 76, beliau dilantik sebagai Presiden UMNO dan Pengerusi Barisan Nasional BN dan seterusnya dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia. Beliau dilihat sebagai seorang yang amat ikhlas dalam perjuangan untuk mencapai perpaduan dan mempunyai reputasi kepada sesiapa yang mencuba membangkitkan
persatuan perkauman di dalam negara. Oleh sebab usahanya dalam perpaduan di kalangan masyarakat Malaysia, Tun Hussein On telah dikenal Bapa Perpaduan. Beliau berkahwin dengan Tun Suhaidah binti Tan Sri Muhammad Noh dan memperoleh 6 orang anak. Datuk Seri Hishamuddin merupakan anak beliau yang meneruskan legasi dalam bidang politik. Baik, Bapa Perpaduan ya. Ya, betul Azhar. Bapa Perpaduan. Tun Hussein On merupakan bapa perpaduan yang merupakan Perdana Menteri Malaysia yang ketiga. Baik. Atas sebab-sebab tertentu yang mana beliau begitu mementingkan perpaduan dalam kalangan masyarakat pada ketika itu. Jadi kita mungkin boleh teruskan dengan Perdana Menteri kita yang keempat. Baik, silakan. Perdana Menteri yang keempat. Perdana Menteri yang keempat. Serba ringkas. Silakan. Iman silakan cikgu. Silakan Iman. Ini ialah poster Tun Dr. Mahathir bin Mohamad. Baik. Tun Dr. Mahathir bin Mohamad ialah Perdana Menteri Malaysia. Beliau dilahirkan pada 20 Disember 1925 di seberang Perak, Alor-Setar, Kedah. Beliau berkelulusan bidang perubatan di Kolej Perubatan King Edward VII, Universiti Malaya, Singapura. Pada tahun Iman boleh ataskan sikit Iman poster tu. Ataskan ya. Okey, baik. Terima kasih Iman. Teruskan. Pada tahun 1954, beliau dilantik sebagai pegawai perubatan dan pernah bertugas di Hospital Besar Alor-Setar, Pulau Langkawi dan Perlis. Selepas itu, beliau telah membuka klinik persendirian di Alor-Setar, Kedah. Beliau telah memenangi kerusi Parlimen Kota Setar pada tahun 1964. Dalam pilihan raya umum 1974, beliau telah memenangi kawasan Parlimen Kubang Pasu. Kemudian, beliau dilantik menjadi Menteri Pelajaran. Pada tahun 1976, Tun Dr. Mahathir dilantik menjadi Timbalan Perdana Menteri. Beliau dilantik sebagai Menteri Perdagangan dan Perindustrian pada tahun 1978. Pada tahun 1981, beliau menjadi Presiden UMNO dan Pengerusi BN dan seterusnya dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia. Beliau berkahwin dengan Tun Dr. Siti Hasmah binti Muhammad Ali dan memperoleh 4 orang anak. Baik. Datuk Sri merupakan salah seorang anak beliau yang terlibat dalam bidang politik. Tun Dr. Mahathir bersara daripada jawatan Perdana Menteri pada tahun 2003. Beliau merupakan jawatan Perdana Menteri Malaysia yang paling lama berkhidmat. Baik, terima kasih. Terima kasih Iman. Okey, itu adalah Perdana Menteri kita yang keempat. Sebenarnya. Okey, saya nak tanya kepada anak-anak saya. Baik. Okey. Izinkan Masyrina berkongsi, cikgu. Silakan Baik, Masyrina. silakan. Tapi sebelum itu tadi Iman ya. 2. Okey. Silakan Masyrina. Tun Abdullah bin Aziz Ahmad Badawi ialah Perdana Menteri Malaysia yang kelima. Beliau dilahirkan pada 26 November 1939 di Bayan Lepas, Pulau Pinang. Beliau mendapat pendidikan di Universiti Malaya dan memperoleh ijazah sarjana muda sastera pengajian Islam pada tahun 1964. Beliau menceburi bidang politik pada tahun 1978 dan memegang jawatan dalam beberapa kementerian. Baik. Pada tahun 2003, beliau dilantik sebagai Presiden UMNO dan Pengerusi BN dan seterusnya dilantik menjadi Perdana Menteri. Beliau berkahwin dengan Tun Endor binti Dato' Mahmud dan memperoleh 2 orang anak. Apabila Tun Endor meninggal dunia pada tahun 2005, Tun Abdullah berkahwin dengan Tun Jenny Abdullah. Tun Abdullah bersara daripada jawatannya pada tahun 2009. Baik. Okey, terima kasih Masyrina. Terima kasih Masyrina. Itu 5 orang Perdana Menteri yang telah dikongsikan oleh anak-anak saya yang berada dalam talian Azhar. Walaupun kita ada 6 orang sebenarnya, tapi untuk pengetahuan semua, tahun ini bagi tahun 2021, Perdana Menteri kita yang terkini sekarang kita merupakan Perdana Menteri yang ke-9. Baik. Dan dalam ramai-ramai pemimpin kita tu, Tun Dr. Mahathir special sedikit. Kenapa? Sebab Tun Dr. Mahathir ini pernah dilantik 2 kali untuk menjadi Perdana Menteri. Jadi mungkin satu soalan lah untuk anak-anak saya dan juga anak-anak yang berada di luar. Baik. Apakah nilai penting yang perlu dimiliki oleh seseorang pentadbir ataupun pemimpin yang selayaknya dibanggakan oleh rakyat?
Baik, sebelum kita menjawab cikgu, persoalan ini kita tinggalkan mereka untuk bersiap sedia dan dapatkan jawapan, dan seketika nanti kita nak dengar jawapan daripada murid-murid kita berkenaan dengan nilai penting yang perlu ada kepada seorang pemimpin. Kita jumpa seketika nanti dalam tahap 2 Didik TV KPM. Didik TV KPM. Apakah yang dimaksudkan dengan kabinet? Kabinet merupakan badan eksekutif yang membuat dasar negara yang dianggotai oleh menteri dan dipengerusikan oleh Perdana Menteri. Baik, kembali dalam slot tahap 2 Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi, pemimpin negara di Malaysia. Tadi kita dah tahu 5 daripada 6 pemimpin negara yang memegang jawatan Perdana Menteri Mana Berbakti. Cikgu, kita nak tahu berkenaan dengan biodata Perdana Menteri kita yang ke-6. Cikgu kan? Boleh Azhar, tidak ada masalah. Tapi sebagaimana yang lain-lain, anak saya jugalah yang akan berkongsi. Baik cikgu, boleh. Okey, siapa yang akan berkongsi? Saya rasa tadi tinggal seorang sahaja lagi. Mungkin Naizatul. Naizatul mungkin boleh berkongsi, Naizatul. Silakan. Naizatul kena buka mikrofon Naizatul. Okey, baik. Baik, silakan. Okey, teruskan Naizatul. Datuk Seri Muhammad Najib bin Tun Abdul Razak ialah Perdana Menteri Malaysia yang ke-6. Beliau dilahirkan pada 23 Julai 1953 di Kuala Lumpur, Pahang. Datuk Seri Muhammad Najib dilantik menjadi Presiden UMNO pada tahun 2009. Beliau berkahwin dengan Datin Paduka Seri Rosmah binti Masud dan memperoleh 2 orang anak. Baik. Okey, Terima baik, kasih Naizatul. Naizatul. Kenapa kita simpan Datuk Seri Najib ni sebentar tadi Azhar? Sebab Datuk Seri Najib ni kisah special. Sebab ini merupakan anak dan bapa berada dalam kelompok yang sama sebagai pemimpin ataupun Perdana Menteri. Yang mana bapa kepada Datuk Seri Muhammad Najib iaitu Tun Abdul Razak juga merupakan Perdana Menteri Malaysia. Baik, kira Datuk Seri Najib menyambung legasi. Betul, dia menyambung legasi untuk menabur bakti kepada rakyat. Okey, berbalik kepada persoalan kita sebentar tadi Azhar. Kita dah bagi banyak masa ni sebenarnya untuk mereka bersedia. Kepada persoalan sebentar tadi, nilai yang penting yang perlu dimiliki oleh seseorang pemimpin yang selayaknya untuk dibanggakan oleh rakyat. Jadi mungkin ada anak-anak saya yang ingin menjawab. Baik. Dan anak-anak yang berada di dalam talian ataupun yang sedang menonton kami secara langsung juga boleh sama-sama fikirkan apakah nilai penting ini. Baik. Okay, ada siapa yang cuba untuk menjawab? Silakan. Di antara ke-6 murid kita dari seluruh Malaysia yang bersama pada ketika ini untuk menjawab persoalan yang telah cikgu tinggalkan ataupun cikgu tanyakan sebentar tadi, nilai penting yang perlu dimiliki oleh seorang pemimpin yang selayaknya dibanggakan oleh rakyat. Siapa nak cuba? Silakan. Izinkan saya mencuba cikgu. Silakan Aidil. Baik, silakan Aidil. Satu-satunya kumbang yang ingin mencuba. Baik, silakan. Nilai penting yang perlu dimiliki oleh seorang pemimpin yang selayaknya dibanggakan oleh masyarakat ialah nilai bertanggungjawab. Okey, nilai bertanggungjawab. Terima kasih Aidil. Ya. Okey Aidil. Okey, itu adalah nilai yang paling penting bertanggungjawab. Selain itu kita ada nilai-nilai lain. Diamanahkan. Ada lagi sambungan. Ada sambungan tapi kita ada sedikit masalah talian cikgu. Masalah talian tapi kita faham dan kita dapat tangkap apa yang Aidil utarakan sebentar tadi dan kata kuncinya adalah tanggungjawab. Nilai bertanggungjawab. Sebagai seorang pemimpin, nilai bertanggungjawab itu merupakan nilai yang paling penting. Contohnya macam Azhar sendirilah. Mungkin Azhar adalah pemimpin rumah tangga. Jadi Azhar memiliki nilai-nilai bertanggungjawab untuk mengurus atau mentadbir urus rumah tangga Azhar. Itu contohnya.
Okey, baik cikgu. Kita dah tahu dan tadi Aidil dah dapat menjawab. Untuk soalan istimewa ni cikgu, adakah berapa nak dibagi kepada Aidil? Okay, saya bagi 2 juga untuk Aidil. 2 juga untuk Aidil. Okey, sambil-sambil cikgu, kalau kita tengok untuk mata pelajaran sejarah dan topik yang kita bincangkan ataupun perbincangan kita berkenaan dengan pemimpin negara di Malaysia. Mungkin kita nak tahu dari sudut rumusan perbincangan kita selama hampir 1 jam ini. Okay, dan sebenarnya sebelum ini saya dah juga serahkan satu tugasan khas untuk anak-anak saya sebenarnya. Baik. Saya minta mereka untuk sediakan satu surat penghargaan kepada Perdana Menteri ataupun pemimpin yang mereka sayangi. Bagaimana mereka untuk mengucapkan rasa terima kasih kepada pemimpin mereka. Mungkin ada anak-anak saya yang ingin berkongsikan surat yang telah kamu tulis. Baik, surat untuk Perdana Menteri. Surat untuk pemimpin kita. Baik, silakan. Siapa? Izinkan Mas Rina berkongsi je. Silakan Mas Rina. Mas Rina, silakan Mas Rina. Kehadapan Perdana Menteri yang saya hormati, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan terima kasih kepada Perdana Menteri di atas sumbangan dan usaha untuk membangunkan negara kita yang tercinta ini. Oleh itu, jasa menteri di negara ini amat saya sanjungi dan tidak akan dilupakan selama-lamanya. Itu sahaja yang ingin disampaikan oleh saya, Mas Sherina. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Mai Sherina. Itu dia bagaimana anak-anak saya yang berada dalam talian mengucapkan ucapan terima kasih mereka kepada pemimpin. Dan sebagai rumusannya pada hari ini, Azhar, sebenarnya dari pihak saya akan kongsikan selepas ini. Mungkin saya boleh minta anak-anak saya juga yang berada dalam, mungkin Darin boleh kongsikan, Darin, apa rumusan hasil daripada pembelajaran yang awak dapat pada hari ini, Darin? Silakan, Darin. Boleh, cikgu? Silakan, Darin. Dengan wujudnya jawatan Perdana Menteri, negara kita dapat ditadbir urus dengan lebih baik. Kita memerlukan seseorang yang berkebolehan memimpin dengan nilai-nilai yang baik agar negara kita mampu untuk ditadbir dengan baik dan terurus. Okey, begitu ya. Sebagai seorang yang kita di negara Malaysia yang terdiri daripada masyarakat berbilang bangsa ini perlukan seseorang yang mempunyai kredibiliti yang tinggi sebenarnya untuk memimpin dan mentadbir urus negara kita sebenarnya. Jadi tanpa kehadiran individu ataupun entiti yang berkredibiliti ini yang selayaknya diangkat sebagai pemimpin dan Perdana Menteri negara kita, mungkin pentadbirannya sedikit kucar-kacir. Dan kita tahu sebagaimana yang telah dipilih oleh rakyat sendiri, ke-6 pemimpin yang telah kita kongsikan pada hari ini, bahkan 3 lagi pemimpin sedia ada yang telah bersama-sama dengan kita dalam usaha untuk membangunkan negara kita. Kerja mereka ataupun sumbangan mereka terhadap negara tidak boleh kita lupakan. Setiap seorang mempunyai peranan dan tanggungjawab mereka tersendiri dalam berbakti kepada bangsa dan negara yang ada di negara ini. Baik, cikgu, sebagai kita kata keseluruhan, pentaksiran keseluruhan, kalau kita tengok daripada murid-murid kan, semua tadi memberi respons, memberi kerjasama yang sangat baik. Kalaulah diberi bintang, berapa mereka boleh dapat, cikgu, sebagai keseluruhannya? Kalau diberi bintang, saya rasa anak-anak saya yang bersama saya dalam talian, bahkan anak-anak juga yang sedang menonton secara langsung dari rumah pada hari ini yang memberikan effort ataupun usaha yang sangat baik, terutamanya anak-anak saya yang berenam inilah. Daripada sebelum kita bersiaran pada hari ini, saya dah memberikan tugasan kepada mereka dan tugasan-tugasan yang saya berikan dapat dilaksanakan dengan baik oleh mereka. Jadi saya rasa out of 10 saya mungkin boleh bagi 9/10 bintang. 9/10 bintang. Tahniah kita ucapkan kepada semua murid-murid juga yang berada di rumah juga. Betul, yang di rumah tidak ketinggalan. Okey, dekat rumah cikgu boleh sebut pasal kat rumah ni ada yang tanya, "Bang, macam mana bang kita orang nak buat juga katanya dekat rumah dengan kawan-kawan kan? Macam mana kita buat hari ini?" So bagaimana caranya dia dapatkan bahan, cikgu? Boleh, tidak ada masalah untuk mendapatkan bahan ataupun bahan rangsangan serta latihan-latihan yang ada. Awak boleh semua sama-sama layari portal Sumberku dan boleh juga siapkan latihan yang disediakan di portal Sumberku tersebut. Baik, untuk itu unit, dia 9 pemimpin negara di Malaysia. Baik, itu dia. Kita nak ucap jutaan terima kasih kepada Cikgu Wan Muhammad Akmal Wan Mansur daripada SK Putrajaya Precinct 18-1 Putrajaya, dan ke-6 murid-murid kita yang berada di Google Meet mewakili daripada 6 negeri yang berada di negara kita. Terima kasih kerana sudi terus bersama dengan kita, dan anda di rumah jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami
kami di Didik TV KPM. Sebagai akhir kata, kita nak saksikan video dalam kenangan Tunku Abdul Rahman Putra Al-Had. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Putra ketujuh Sultan Abdul Halim Shah dengan Mak Cik Menjelara, Tunku Abdul Rahman dilahirkan di Alostar pada 8 hari bulan Februari 1903. Sewaktu usianya 4 tahun, beliau bersekolah Melayu di waktu pagi dan mempelajari bahasa Inggeris di sekolah petang. Bila meningkat 12 tahun, beliau belajar pula di Penang Free School. Bila berusia 16 tahun, beliau menerima beasiswa negeri Kedah yang membolehkannya memasuki St. Catherine's College di Cambridge, England. Sekembalinya ke tanah air pada tahun 1931, beliau memasuki perkhidmatan awam negeri Kedah dan ditempatkan di beberapa daerah negeri itu. Dengan semangat merdeka berkobar-kobar di dada, Tunku mulai digelar pembela rakyat jelata. Dalam tahun 1951, Tunku meletakkan jawatan dari perkhidmatan kerajaan untuk mengambil alih jawatan Presiden UMNO dari Dato' On dan bersama ahli-ahli lain menegak dan menjadikan UMNO sebuah gerakan politik yang kuat lagi dinamik. Dalam pilihan raya umum yang pertama dalam tahun 1955, perikatan yang kini turut disertai oleh MIC berjaya dengan cemerlang mengawal 51 daripada 52 kursi dalam perhimpunan perundangan. Dalam misi merdeka ke London, persetujuan tercapai dalam hampir kesemua perkara, pemerintahan sendiri serta-merta dan merdeka dalam 18 bulan lagi. Di Stadium Merdeka, kerajaan British secara rasmi menyerahkan kuasa kepada kerajaan perikatan yang diketuai oleh Tunku. Selaku Perdana Menteri pertama Persekutuan Tanah Melayu, Tunku mencorakkan sebuah kerajaan yang pragmatik dan praktikal. Kebebasan hendaklah membawa bersamanya peluang bagi semua, kata Tunku. Kita akan bina struktur sosial, ekonomi dan pelajaran sedemikian rupa hingga dapat negara baru ini berdiri tegak, berbangga dan penduduknya bahagia dengan kepuasan hidup. Didik TV KPM